semua yang berlaku terdahulu, sekarang, lagi akan datang, semua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah. Allah yang buat sekalian perkara tu. Sama ada perbuatan yang berlaku di bumi, perbuatan yang berlaku di langit, perbuatan yang berlaku di dunia, perbuatan yang berlaku di akhirah, perbuatan yang baik, perbuatan yang jahat, kesemua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu keesaan pada perbuatan. Kesemua perbuatan yang berlaku perbuatan Allah. Apa kesemua perbuatan tu yang berlaku perbuatan Allah? Nah, contohnya, nak contoh apanya? Tak ada contoh-contoh dah lah. Nak contoh apa? Sebab semua. Dia nak contoh-contoh ni, kalau ada sebahagian perbuatan Allah, sebahagian lainnya perbuatan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Datangkan contoh perbuatan Allah hak mana? Datangkan contoh perbuatan makhluk Allah hak mana? Takut salah masuk, salah tukar. Nak kena pada contoh. Sebab sebahagian. Sekarang sekalian perbuatan Allah. Nak contoh apa lagi? Kalau kita kata, saya nak tanya juga ni. Tanya tu perbuatan Allah tu. Kali nak contoh lah. Dia bertanya tu kan. Dia menggerakkan mulut dia. Allah yang buat. Keluar suara pertanyaan dia. Allah yang buat. Tu lah contoh dia. Contohnya apa? Awak duk buka mulut, gerak mulut, gerak lidah, lepas tu bunyi suara. Gerak mulut Allah buat. Gerak lidah Allah buat. Bunyi soalan hak ditanya pun Allah buat. Tu. Dah lepas tu apa? Semua perbuatan Allah. Tu pegangan kita. Mentauhidkan Allah pada perbuatan. Dah apa? Tak ada payah-payahnya. Cukup mudah. Tidak berlaku walaupun sebesar zarah yang keluar daripada perbuatan Allah. Tidak berlaku. Kalau ada satu walaupun kecil je perkara tu, bukan Allah yang buat, maka tidak keesaan pada perbuatan lah. Bukan semua perbuatan Allah lah. Perbuatan Allah hak besar-besar sahaja. Hak kecil-kecil sebesar zarah tu perbuatan makhluk Allah. Kena lucuklah mentauhidkan Allah tu. Kena lucuklah keesaan pada perbuatan. Tak ada payah-payahnya. Kita faham molek, kita berpegang di akidah, kita molek. Itu je. Lepas tu diingatan kita tak ada langsung Tuhan. Hak tu tak ada. Ini kita bukan cerita bab ingatan ni. Ingatan ni dia panggil syuhud. Kita tak bicara bab syuhud. Kita bicara bab mengenal Allah. Kita bicara bab berpegang, berakidah. Ini bukan cerita bab syuhud, bab ingatan. Yang terdahulu kan dalam kitab kita sudah datangkan apa makna mengenal Allah. Dengan bahawa kita mengetahui serta mengaku putus akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, akan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ni mengetahui serta mengaku putus, berpegang kejak di akidah. Itu dia makrifah. Itu bicara dalam ilmu tauhid. Bicara bab ingat syuhud itu bicara bab maqam. Dalam kitab-kitab hakikah mereka membicarakan bab syuhud, bab zauq. Ini kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ni kena letak molek pula sini. Ada pula ajar berpegang sekalian perbuatan Allah. Kita kena ingat di hati. Kita kena ingat Allah je. Kita hilangkan, hilangkan sekalian tu. Nak hilang macam mana? Ada pula baru ni ada ceramah baru ni. Kita tak mau hajar bab tauhid pegangan hak akal ni. Ni hak di dalam ni biar hilang segala-galanya.
maka tak ada lah dakwaan aku baik, aku tak ada lah. Tak ada lah jadi berselisih dengan siapa-siapa sebab aku tak ada. Tak ada lah balang siapa-siapa sebab aku tak ada. Ni hak kita nak belajar ni. Biar hilang aku tak ada Allah belaka. Hak tu tak dapat dengan belajar. Itu kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala, cerita lain. Tapi hak duk ceramah gitu, hak duk depan ngaji pesen tu sama, puak dia hak bahi balah dengan orang tu pelik jadi puak dia duk bahi balah dengan orang. Hak masalah nak hilang aku, nak hilang segala-gala selain Allah, yang ada hanyalah perbuatan Allah, itu bukan dapat dengan belajar. Itu kurniaan Allah. Apabila dia sembahyang sunat ratus-ratus rakaat, apabila dia mengaji Quran sehari 2 hari khatam sekali, dia berzikir berselawat puluh-puluh ribu, dalaman dia lama kuat lenyap segala-gala di dalam dia, tidak ada melainkan hanya ada Allah. Itu maqam aulia. Maqam aulia ni bukan dapat dengan belajar. Maqam syariat ni hak kita wajib belajar. Hak ni dapat dengan belajar. Hak tu tak dapat dengan belajar. Kita kena belajar ilmu tauhid yang menghilangkan diri kita. Kita kena belajar ilmu tauhid yang mana kita merasai hanya Allah di hati. Tu tak dapat dengan belajar. Itu bukan ilmu tauhid kita nak bicara ni. Itu tauhid khasah macam kita bab maqam aulia. Jadi ada pula bawa pesen tu. Punah bawa pesen tu. Jadi susah jadi Allah tak mari ni, Allah nak mari kok mana. Kita ni bukan masalah, kita ni zulmah dengan kelalaian. Zulmah, tahu zulmah? Tahu zulmah tahu? Kelam. Kelalaian kita tu bawa pada kelam. Kelalaian kita lupa ketua. Kelam kita. Kita bukan masalah kelam dengan kelalaian. Kita bukan masalah kelam hati dengan selain daripada Allah yang ada di dalam. Di dalam hati kita ni ada tak selain daripada Allah? Di dalam hati kita selain daripada Allah. Kena tanya pula selain Allah tu apa? Allah. Di dalam hati kita ada tak selain daripada Allah? Selain Allah ni hak kita, hak keluarga kita, hak harta benda kita, hak kerja kita, ada dalam hati. Dia panggil aghyar, ghairullah, selain Allah ada dalam hati. Tu ada dalam hati, hak tu yang menghijabkan kita daripada nak ingat akan Allah ni. Hak selain Allah di hati. Tapi kita kelalaian syariat tak berdosa. Ada selain Allah di hati, syariatnya tak berdosa. Kita bukan dua perkara tu kita sebenarnya. Hak syariat tak berdosa. Kita di hati kita ni penuh dengan dosa. Hak tu. Hak tu hak jadi neraka. Lepas tu nak ingat ke Tuhan kau mana? Penuh dengan dosa. Dosa bab pegangan, dosa bab syariat zahir, dosa bab hati, dosa dengan anak Adam. Kita bukan masalah kata penuh dengan dosa tidak bertaubat. Terkadang barang dosa ni pun belajar, berdosa begitu. Belajar, berdosa begitu. Lepas tu nak tahu bakwan, barang berdosa ni baru tahu sebahagian. Hak pasal ni nak zauk ni dia ajar ke murid dia. Murid-murid dia tu pegangan pun tak selesai. Hak bab syariat fiqh pun tak selesai. Syariat tasawuf doain pun tak selesai. Mana dosa banyak kita ni. Kalau kita katalah selesailah dari segi ilmu, amal pula. Macam mana kita dengan riak, macam mana kita dengan ujub, macam mana kita dengan takabur, tahu dah. Tapi macam mana sifat tu ada di hati kita, itu dosa besar. Hak ni hak kita nak kena bicara ni. Hak kewajipan kita. Lepas tu mari di hati, ingat di hati itu kurniaan Allah. Atas pilihan Allah. Tapi jalan tadilah dengan semayang sunat ribu-ribu rakaat. Dengar mengaji Quran 2-3 hari khatam, 2-3 hari khatam. 2-3 hari khatam.
Hak ni ngaji Al-Quran yang menyucikan dalaman ni. Bukan menyucikan dosa. Dosa wajib bertaubat. Dosa tak lepas dengan amal ibadat, melainkan dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Dosa besar tak lepas dengan amal ibadat, tak lepas dengan ngaji Quran. Dengan semain waktu pun tak lepas daripada dosa besar, wajib bertaubat ijma' ulama. Hak dosa taubat. Amalan-amalan dengan semain sunat, dengan ngaji Quran, dengan zikir ni menyucikan hati kita daripada kelalaian. Hak ni menyucikan hati kita daripada selain daripada Allah yang penuh di hati. Ini suci dengan amal ibadat sunat. Kita masalah tak adilah, dosa pun tak suci lagi. Tak cerita macam mana tu kena bertaubat. Berat kitanya dosa pun tak habis kenal. Ni dia cerita ni. Langsung mari belajar. Biar belajar. Biar Allah belaka. Kita nak ajar tauhid yang Allah belaka ni. Diingatan hati. Salah ajar gitu. Hak tu bukan dapat dengan belajar. Itu kurniaan Allah daripada amal-amal sunat tadi. Dan amal sunat semayang ratus-ratus rakaat ni, lama mana serah kepada Allah. Ngaji Quran 2-3 kali khatam sekali ni lama mana. Nak suci hati daripada segala-gala yang hanya ada Allah di hati, serah kepada Allah. Serah kepada Allah. Hak berzikir besar puluh-puluh ribu nak lama mana, serah kepada Allah tu. Itu bukan kewajipan kita. Semai sunat ratus-ratus rakaat ni. Kita semai sunat bulan Ramadan tarawih pun duk balas 8 ke 20. Nak cerita benda seumpama tu. 8 ke 20 pun duk balas. Hak ni semai sunat ratus-ratus rakaat bukan ke bulan Ramadan. Ini cerita hamba Allah yang sebenar, bukan hamba Ramadan. Kita bukan hamba Allah yang sebenar, hamba Ramadan. Ramadan barulah. Ramadan barulah nak buat amal. Lepas tu bulan lain, lepas tu panggil hamba Ramadan. Ini hamba Allah yang sebenar. Tak ada bulan Ramadannya. Ramadan tak Ramadan sama je. Ramadan kau ditingkatkan lagi. Kalau bulan lain 2-3 hari bawa khatam Quran, bulan Ramadan sehari khatam dah sekali. Dah bulan Ramadan. Kalau bulan lain ratus-ratus rakaat, bulan Ramadan lebih daripada ratus-ratus rakaat tu. Ni amalan sunat ni lah yang akan ni menyucikan dalaman. Orang mana ni syariat clear, taubah daripada dosa-dosa clear. Ni amal sunat. Atau dengan belajar, atau tak kurnia Allah nak dapat ni. Yang kita nak cerita ni biar faham molek. Kemudian kita pun pegang dia akidah molek. Semua perbuatan yang berlaku datangnya daripada perbuatan Allah jua. Selain daripada perbuatan Allah, yakni perbuatan makhluk, tak bekah sama sekali. Bukan perbuatan makhluk tak bekah. Diri perbuatan makhluk tu pun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita nak pegang sini. Cukup dah. Lepas tu dicakap khabar kita, kita belaka. Diingatan hati kita, kita belaka. Tu orang awam tak ada salah apa-apa. Lupa ke Tuhan tak salah? Tak salah. Yang salahnya kita lupa akan batasan-batasan hukum syarak. Itu salah. Kalau kita ni ingat batasan hukum syarak, hak ni syarak wajib kan, kita kerjakan. Ingat dah tu orang panggil. Hak ni syarak larang, kita pun tinggalkan. Ingat atau panggil, tu ingat yang wajib. Lupa hak ni hak syarak perintah tinggal. Lupa hak ni hak syarak larang buat. Hak ni dosa. Adapun kita lupa kepada sekalian tu af'al perbuatan Allah, tak ada salah kita orang awam. Ada? Kita nak ingat akan batasan syarak saat ni pun. Ingat tak ingat, ingat tak ingat ada. Tak ingat senyap je. Tak lupa mengupak molek-molek ada. Orang mengupak ni dia ingat tak batasan syarak. Kadang-kadang ingat tapi degi. Ni berat lagi ni. Dia ingat batasan syarak. Sekarang ni mengupak ni haram ni. Tapi nafsu kuat sangat.
Lagi dak kata dak puas hati. Ni. Ingat batasan syarak pun langgar lagi. Kih-gih. Ini orang-orang macam kita ni pasal itulah. Ni nak cerita bab zauk, syuhud ingat di hati. Nak hilangkan segala, biar rasa Allah aja. Biar hadir Allah aja. Nak cerita pada siapa? Ni. Padahal ni cerita bab pegangan. Mentauhidkan Allah pada perbuatan. Dan kita hakikat tauhidul af'al. Tu tauhidul af'al, maqam fana, maqam aulia. Tu kurnia Allah. Tauhidul af'al ni lenyap segala-gala di basirah. Tidak ada malaikat, hanya ada Allah. Siapa? Aulia-aulia ilah. Kita ni tauhid pada af'al, wahdaniyah pada af'al, kita berpegang di akidah kita, semua perbuatan yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya tidak adalah perbuatan makhluk. Nak ada kat mana lagi? Dah semua perbuatan-perbuatan Allah, tak sudah tanya nak. Dah perbuatan makhluk, nak ada kat mana? Semua perbuatan Allah. Minggu lepas jaga dah tu. Kita wajib isbatkan di akidah, letakkan di akidah kita, hamba ada pilihan, hamba ada usaha. Tapi diri pilihan hamba perbuatan Allah, diri usaha hamba pun perbuatan Allah. Sebab apa? Jangan lari daripada keesaan pada af'al, keesaan tunggal pada perbuatan. Kesemua perbuatan Allah. Contoh macam sebut tadi, tak payah contoh-contoh. Semua. Sekarang apa yang berlaku di kita, tak nak cerita. Sekarang berlaku di kita ni, zahir dan batin. Hak zahir, ni zahir. Hak batin, hak dalam, dengan organ-organ berfungsi di dalam, siapa buat? Allah yang buat. Darah mengalir, Allah yang alirkan. Bukan dia kalau zahir, jantung lah dok yang proses apa semua tu zahir. Semua yang berlaku dalam kita ni, organ dalam semua Allah buat. Hak berlaku zahir di kita. Hidup Allah buat. Nampak Allah buat. Dengar perbuatan Allah. Duduk tak terbalik, bukan punggung yang buat, bukan tulang belakang yang buat, bukan dinding yang buat kalau bersandar. Allah belaka. Mana? Semua perbuatan Allah tu je lah. Mata berkelip, nadi bergerak, tak sudah cerita. Semua perbuatan Allah. Simple sahaja. Faham? Pegang molek. Kejap keesaan pada perbuatan ni, kita akan pergi pada sifat kudrah. Allah mana yang perbuat segala-gala ni? Allah yang bersifat dengan kudrah. Allah buat tu, buat tak ada ketetapan. Allah buat muafakat dengan ketetapan Allah pada azal. Itu iradah, ketentuan azali. Gitu lah. Tapi nak pergi pada kudrah iradah, mati molek di wahdaniyah ni. Selagi tak selesai sini, tak nak pergi. Selagi tak selesai di, tak kejap molek di keesaan pada perbuatan. Kejap di keesaan pada perbuatan. Ini dipanggil beriman dengan Allah ni. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil beriman mengenal Allah. Kalau sebenarnya perbuatan tu perbuatan Allah belaka, kita duk berpegang selama kini perbuatan makhluk, panggil kenal Allah gitu, tak kenal. Dia tak kenal gitu, macam mana semayang, puasa, zakat, haji, tak ada nilai belaka. Nilai mana? Semayang sujud kepada Allah yang tidak kenal pun. Puasa kerana dia kata Allah perintah, Allah tidak kenal pun. Pergi Mekah habis duit tu, banyak habis belanja. Kenapa? Kerana perintah Allah. Kenal ada Allah? Tak kenal pun. Itu tak ada benda tu. Semayang tidak akan diterima. Puasa lapar saja. Pergi Mekah habis duit saja. Sebenarnya dalam perkara ni cukup mudah je. Setakat nak mengesakan Allah pada perbuatan semua. Dah habis cerita perbuatan tu baik ke jahat, semua perbuatan Allah. Tapi kalau tak tanam akidah keesaan ni awal-awal, kita pun berpegang sebagaimana zahir. Ini benda raib, semua perbuatan Allah ni raib. Hak zahirnya perbuatan makhluk. Hak zahir.
Bila tidak ditanam, semua yang berlaku ni perbuatan Khaliq, perbuatan Allah. Allah khaliqu kulli syai'. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'. Zalikumullahu rabbukum, demikianlah Allah Tuhan kamu, Rabb kamu. La ilaha illa huwa, tiada ilah, tiada Tuhan melainkan ia Allah. Ayat ni cerita Allah lah Rabb, Allah lah ilah. Dua sini dalam ayat ni. Allah Rabb, Tuan yang memiliki segala-gala. Allah ilah yang berhak disembah. Kita ada rububiyah, uluhiyah kan. Allah Rabbukum, Tuhan kamu, Tuan yang memiliki akan kamu. La ilaha illa huwa, tiada ilah melainkan ia Allah. Dua sini, Rabb disebut, ilah disebut. Khaliqu kulli syai', yang menjadikan semua perkara, sekalian perkara. Fa'budu, maka sembah oleh kamu akan Allah. Barulah kita sembah Tuhan. Yang kita kenal Tuhan ni sebagai Rabb, sebagai ilah, Tuhan yang menjadikan semua perkara. Fa'budu, maka abdikan diri oleh kamu akan Allah. Tapi Allah Khaliq yang menjadikan. Tapi tak tanam di akidah Allah Khaliq yang menjadikan. Kita kata Allah Khaliq juga yang menjadikan langit, menjadikan bumi, menjadikan manusia. Lepas daripada tu bukan Allah lagi yang jadi Khaliq. Tu Khaliq separuh-separuh, bukan Rabb gitu. Rabb ni Tuan. Tuan ni kena hak dia belaka baru panggil Tuan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Rabb bagi sekian alam, Allah Rabb bagi sekian makhluk. Sekiranya hak dia belaka baru Rabb. Tiba-tiba Allah Khaliq yang menjadi langit bumi sahaja tak kenal. Kemudian kita pun berpegang hak zahir. Hak zahir ni makhluk lah. Kita pun berpegang dengan akidah makhluk yang menjadikan. Semayang, puasa, mak ayah pastikan anak-anak dia semayang, mak ayah pastikan anak-anak dia puasa, tutup aurat, berakhlak baik, pandang ngaji Quran. Tetapi pasti dah akidah ni, dah baliklah keadaan tidak mentauhidkan Allah, hak berpegang sebagaimana zahir makhluk. Kemudian nak betul balik tu ga Allah lah. Mengesok kadang-kadang mengaji kitab setahun, 2 tahun, 3 tahun, habis kitab tak boleh nak selesai juga. Lama barulah dia kata, barulah faham. Barulah faham tu 4-5 tahun. Bukan barulah faham sebenarnya, faham sangat-sangat dah sebelum tu, tak boleh nak terima. Semua perbuatan Allah, semua perbuatan Allah. Begok nadi pun perbuatan Allah. Lepas tu kita tak ada, kita semua perbuatan Allah. Tak ada. Faham ke tak? Faham, tak boleh terima. Dan sebab apa tak terima? Ni, akidah dalaman ni perbuatan Allah separuh je buat langit bumi. Hak berlaku sekarang ni perbuatan kita dah. Mana tak boleh nak terima, bukan tak faham. Tapi bertahun kadang-kadang. Lepas tu jadi soal pelik-pelik ya. Kalau Tuhan berlaku, tak ada benda kita. Memang tak ada benda. Tak ada benda gua ni. Tak ada ni. Dah berlaku ni. Ni lah perbuatan Allah. Lepas tu kita guna, tak ada guna-guna. Macam sekarang, guna kita sekarang. Dia pening tu, pening dah. Pening. Lepas tu, tak mahu apa-apa lah. Tak mahu kerja lalu gitu kau. Apa? Kerja kita je perbuatan Allah. Yang tengah buat sekarang ni, tengah buat sekarang ni. Tengah duduk sekarang ni. Tengah duduk sekarang ni. Zahirnya, kalau tak ada tenaga boleh duduk tak? Cuba kita akak orang hak tak tenaga tu, kita bubuh dia duduk. Boleh lekat tak? Tak boleh lekat. Jadi kita duduk sekarang ni, kita buat duduk ni, kita buat ni dengan tenaga ada. Itulah perbuatan Allah. Tak buat apa lagi, memang kita buat. Sekarang ni kita bernafas ke tak? Bernafas lah tu. Itulah perbuatan Allah. Ni dah kalau gitu ustaz tak mau pergi kerja, tak mau pergi kerja. Dah kelas ni orang tua. Orang tua ni dia belajar jauh. Seminggu sekali dia belajar jauh. Daripada kampung dia ke tempat dia belajar seminggu sekali tu 1.5 jam naik motor. Naik motor je orang gitulah ni naik motor.
sejam setengah. Istiqamah dia belajar tak kira hujan panas. Tak kira hujan panas. Seminggu sekali je lah. Seminggu sekali. Belah-belah tahun dia duduk ngulang. Tafsir yang dia ajar tu balik dah. Habis ulang balik dah. Ini orang tahu tua je. Kena akidah tak selesai. Dia ngaji orang dia tak tahulah. Kan dia tanya, kalau kita tak mau pergi kerja. Tak mau kerja ke apa tu? Tak mau kerja kait kapal sawit. Sebab ni tepat hak kait kapal sawit. Tahu tak kait kapal sawit? Ha? Kait kapal sawit tu lah. Tak mau kerja, tak mau kait kapal sawit dah tak pergi bekas ke? Allah kata dah kena pulak ni. Jadi tak usah makan lagi. Lepas tu mati. Oh, tak nak kotak mati dah tu. Ha, tu panggil apa tu? Kalau tu sebut ngelepas tu kena sedia tali dah tu. Nak kena berkah. Tak apa nak betul dah tu. Tak mungkin kerja. Ni maghrib, kait bersawit esok, siang hari. Ni sekarang ni kita buat tak sekarang ni? Ha, kita buat macam biasa kita buat. Tapi apa yang berlaku? Ni, pegang kita. Semua perbuatan sudah. Kat tu je naknya. Bukan suti oh, ni Allah, ni Allah, ni Allah. Bukan. Tak boleh paksa benda ni. Ya, dia buat macam gitu. Dia kena Allah, Allah, Allah. Putus horat mana-mana. Ha, tak. Jangan duk paksa. Jadi isim, putus horat mana-mana. Tak sendik tak sendik. Kalau kemudian tu jadi nampak macam okey, dak okey tu dak balik macam asal. Okey peseng apa? Dak bersara mana tu? Sara sikit-sikit je. Tahu tak dak bersara? Kau tekan nak cakap gitu. Faham tak? Dak berapa sara. Ji, ada tak? Ada. Tak berapa sara tu, tak berapa comel tu. Ni. Kalau comel sini, sara ke tau? Kalau ni sara dah sikit, tapi sara macam mana pun tak berapa sara kau. Sebab apa? Orang putus. Berapa orang putus hidup nekang, hidup maksa. Allah ni. Tak segitu. Waktu di luar kok payang kita waktu nak ingat semua tu perbuatan Allah. Tapi kita nak faham molek, nak pegang sini. Semuanya perbuatan Allah. Jadi bila dok ni awak asas tu berpegang akidatul pesong, nak berbalik tu nak balik kepada keesaan pada perbuatan. Yalah perbuatan Allah belaka, tapi takkanlah hak tu perbuatan Allah. Yalah perbuatan Allah belaka, tapi takkan perbuatan tu perbuatan Allah juga. Dia pun pening. Yalah semua perbuatan Allah. Dah ya sudah lah. Takkan perbuatan tu Allah juga. Patut pening kita pun nak jawab mana lah pasal ni. Yalah perbuatan Allah belaka, perbuatan Allah belaka. Dah jahat pun perbuatan Allah belaka. Kan tadi kan? Contoh tak payah dah. Semua perbuatan Allah belaka. Dah tu pun perbuatan Allah. Pasal duk tanya tu ni dak payah dah. Semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tu pegangan kita. Pegangan kita. Tapi bab ingatan saya sebut ulang-ulang dah tu. Sebab saya sebut ulang-ulangnya. Oh sekarang pun pengajaran kena ingat, kena hilangkan segala-gala, kena rasa Allah jua. Kalau rasa lain je, rasa bukan Allah, syiriklah dah. Syiriklah dah. Nak kita tauhid hak amali, tauhid sungguh ni. Tauhid macam mana? Tauhid macam sahabat. Sahabat makam baqa. Waktu tu lebih tinggi daripada makam fana, makam aulia. Tu makam baqa, hati kekal bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana kita nak tauhid, biar tauhid kita macam tauhid sahabat. Kalau kita hadir di hati, rasa di hati bukan selain daripada Allah, syiriklah dah. Saya biasa buat contoh tu lah. Kita masak. Jadi kita masak ni sesedap rasa. Bahan utama dia apa? Garam. Jadi kita rasa di hati kita, garamlah yang menyebabkan masakan kita sesedap rasa. Syirik kepada Allah. Sebab sedap
Bukan garang yang buat, Allah yang buat. Syirik dia bubuh. Ni ceramah dalam YouTube ni. Pakai serban beradang, uniform macam pondok. Wayak kata pondok juga pengajian. Syirik orang ni. Sebab apa? Sebab rasa di hati, masakan kita sesedap rasa garam lah. Ada orang masak bukan garam hok bahan utama. Hok lain siap ada belaka, cukup lengkap. Garam tak ada sekara boleh buat dah. Mana garam ada? Garam syirik dibubuh. Tidak mentauhidkan Allah. Sebab bukan garam. Garam tak bekas. Yang jadi sedap rasa tu Allah yang buat. Tiba-tiba ingat di hati, rasa di hati garam, syirik dibubuh. Pun orang noh kata aja. Tapi nampak uniform mengaku pondok lah juga ni, mengaku pondok. Ni tak tu belaka ni, bab pegangan ni. Ni sebagai contoh. Walaupun nampak uniform pondok, nampaklah tak erti pegangan. Ni contoh. Duk bicara bab hok cocok budak. Cocok ke apa? Waxing. Waxing. Doktor kan? Waxing. Kalau tak cocok waxing ni penyakit ni kan doktor. Dia kata gua ni. Dia kata Tuhan jadi dah di budak-budak ni kenapa? Dia punya kekuatan antibody dia sendiri. Kan? Antibody tak panggil tak? Kan di budak ni kan ada Tuhan letak dia antibody belaka kan? Tuhan letak belaka dah. Ni dok ni waxing. Mana Tuhan? Tak ada Tuhan langsung ni. Mana tauhid? Ditanya kepada doktor. Tak jawab doktor tak pandai. Doktor mana nak jawab? Kalau doktor mana jawab? Oh, saya kata waxing, awak kata saya tak ada, mana tauhid saya. Dah awak kata antibody tu. Waxing makhluk kan? Antibody makhluk ke tak? Makhluk juga. Waxing tak bekas kan? Dan antibody bekas ke tak? Tak juga. Yang dia cakap antibody ya? Sama je cakap asbab. Doktor ni cakap antibody kena tambahkan dengan waxing. Hak ni pula hak ustaz tambah waxing ni cakap macam biasalah. Antibody cukup dah. Tak payah waxingnya. Antibody cukup dah. Sama je sebenarnya. Cakap asbab belaka. Tapi dia cakap asbab antibody tak apa. Hak doktor cakap asbab vaksin tak ada tauhid, tak ada Tuhan. Dah dia ni hak antibody ni ada Tuhan ke tak? Ni kata tak faham akidah ni. Tak faham. Hak bab pegangan semua orang sama je lah. Doktor pun ni tauhid ni. Dia cakap vaksin tu cakap asbab. Hak cakap antibody pun cakap asbab, sama je. Tapi dia cakap antibody okey. Doktor cakap vaksin tak ada tauhid. Mana ni? Main dia waxing. Dah sama dia antibody ya? Tapi bekas belaka. Budak ni ketahanan diri dia kuat, Allah buat belaka. Antibody tak bekas. Waxing tak bekas. Apa benda tak bekas belaka? Dia cakap waxing cakap asbab, dia cakap antibody cakap asbab. Tapi nak ceritanya tak fahamnya dia pegangan. Kalau doktor cakap waxing tak ada tauhid. Dia cakap antibody ada tauhid. Padahal benda sama je. Ni nak bawa tauhid ni. Masalah sekarang rupa tu rupa pondok. Tu hak baca kat asbab. Hak ni pula pergi pada rasa ingat. Kalau lega dengan makhluk, lega dengan asbab je, syirik lalu dah. Tak ada lega dengan asbab. Lega dengan asbab. Duduk rumah seorang, tok lelaki pun balik, lega berasa. Apa lega? Saat ni berasa juga takut je. Mak tok lelaki balik lega. Dah tok lelaki pergi berkah ke? Abang apa? Lega dengan asbab orang panggil. Tapi tak kata tu, dia kata lega dengan ubat. Kita sakit ni sakit
boleh pergi jumpa doktor. Doktor pun beri obat, lega berasanya. Lega dengan apa tu? Lega dengan asbab. Apa asbab? Doktor. Apa asbab? Obat. Hak ni mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab ia tak lega dengan Allah, ia lega dengan asbab. Syirik lalu dah. Lepas tu dia royak pula, sipir akidah mudah je, dia kata. Sipir tauhid mudah je. Lega dengan Allah, lega dengan yang lain je, syirik lalu dah. Allah. Kita kan lapar perut, buka saji siap dah, lega. Apa-apa? Kenyang lah kek ni, gitu. Buka saji, tak siap lagi. Kelepar nak marah. Orangnya lapar. Balik buka saji tak siap. Siap, lega. Sebab apa? Tak lapar dah. Ini bekas kejap. Ini bekas yang mengkenyangkan Allah. Itu panggil lega sebab syirik kan? Cek kereta, minyak banyak, lega. Tak using dah buat minyak banyak. Minyak ini bekas ke? Lepas kita beki kereta, servis kereta, tukar tayar, lega berasa. Ini bekas belakang kedok. Ada. Lepas tu, syirik kan? Kau berat kata ya jo. Bukan di Ceramah kita bawa kereta kecil, kereta besar. Kalau bawa kereta kecil kan, kalau laju rasa mana? Takut. Kalau kereta Mercedes laju rasa mana? Takut Mercedes. Sebab dia kalau ada emergency, ada kecemasan break, tak lari. Mana apa? Mercedes rasa sedap. Tak takut kalau laju. Kalau kacil 100 tu rasa tak sedap dah. Dia rasa Mercedes itulah yang macam berkah ke dia kereta tu. Syirik dia bubuh. Allah kata. Bawa kereta jalan kampung, jalan persekutuan. Tak selesa dah lah, selekor banyak, kereta banyak. Kita bawa kereta di highway sedap. Sebab apa? Kereta tak banyak. Kalau kereta banyak pun tak apa, dia tak ada selekor, dia seteri. Sedap rasa. Sedap apa? Sebab apa? Sebab highway. Syirik kepada Allah. Oh, syirik. Syirik belakang orang ni. Ini nak cerita. Mana kita ni tak ada apa-apa pun gitulah kita. Tadilah kalau kereta minyak banyak, Bahasa sedap nak jalan jauh. Kereta baru, servis baru, tukar tayar, sedap nak jalan jauh. Itu hati orang awam. Tapi pegangan kita, semua yang berlaku perbuatan Allah. Makhluk tak berkah sama sekali. Jadi tazkirah kok luar bab keesaan pada perbuatan 2 minggu dah ni. Minggu 3 kena masuk lah. 2 minggu dah. Nak tekan hak bab keesaan pada perbuatan 2 bahagi ni. Keesaan pada perbuatan 2 bahagi. Mana? Pertama, keesaan pada perbuatan ni, perbuatan Allah tidak bersekutu, tidak bermuafakat dengan yang lain. Ingat tak? Dulu ada wak koma dah kan? Dengan yang lain. Gapo yang lain? Daripada makhluknya, makhluk Allah. Dia gitu. Kalau perbuatan Allah tidak bersekutu, tidak bermuafakat dengan yang lain daripada makhluknya. Jadi apa dia? Yang lain daripada makhluknya, makhluk Allah. Siapa yang lain daripada makhluk Allah? Yang lain daripada makhluk Allah siapa? Siapa yang lain daripada makhluk Allah? Yang lain daripada makhluk Allah siapa? Yang lain daripada makhluk siapa? Allah nah. Itu yang lain daripada makhluk. Jadi sini kau perbuatan Allah tidak bersekutu dengan Allah, gitu. Kan dulu baca dah kan dalam kitab Faridatul Faraid. Ni kitab Pati Faridah. Ringkas rumusan daripada kitab Faridatul Faraid. Ni kitab Faridatul Faraid ni. Yang Faridatul Faraid, Pati Faridah rumusan dia. Kita tengok dalam Faridatul Faraid ayat dia gini.
Dan bahawasanya ini keesaan pada perbuatan, tiada bagi Allah perbuatan yang menyengutui akan dia akan Allah padanya pada perbuatan. Tiada perbuatan Allah yang menyengutui oleh yang lainnya. Gitu dia. Mana apa sini? Perbuatan Allah tidak bersekutu dengan yang lainnya. Perbuatan Allah tidak bersekutu dengan yang lain. Gapo yang lain? Makhluk Allah lah. Di sini kalau kita baca straight, kita tidak koma, perbuatan Allah tidak bersekutu, tidak bermuafakat dengan yang lain daripada makhluknya. Oh, yang lain daripada makhluknya balik pada Allah semula jadinya. Dia kena ginilah dengan yang lain. Yang lain daripada Allah lah. Siapa yang lain daripada Allah? Daripada makhluknya, makhluk Allah. Makna cara rekah kau, perbuatan Allah tidak bersekutu dengan perbuatan makhluk. Gitu. Ataupun perbuatan Allah tidak bersekutu dengan perbuatan yang lain. Yang lain tu apa dia? Makhluk. Kalau yang lain daripada makhluknya, jadi balik kepada Allah semula pula jadinya. Tu kita kau balik dah tu. Sama juga dengan nombor 2. Nombor 2, perbuatan Allah atas jalan mengada. Dan tak ada bagi yang lain daripada makhluk satu perbuatan atas jalan mengada. Dan tak ada bagi yang lain daripada makhluk. Yang lain makhluk siapa dia? Allah semula lah jadinya. Jadi perbuatan Allah atas jalan mengada. Dan tak ada bagi yang lain daripada makhluk. Mana tak ada bagi Allah satu perbuatan atas jalan mengada. Belawang pula gitunya. Adapun dalam kitab Faridatul Faraid ni, dan bahawasanya tiada bagi yang lainnya, yang lain daripada Allah, satu perbuatan atas wajah atas jalan mengada. Tak ada bagi perbuatan yang lain. Yang lain gitu je. Dan ada perbuatan bagi yang lain atas wajah atas jalan mengadakan ini dinamakan kan munfasil pada af'al. Kalau ada perbuatan yang lain, perbuatan yang lain gitu je. Yang lain daripada Allah lah. Ni yang lain daripada makhluk. Yang lain daripada makhluk balik ke Allah semula. Kata nak orang ni. Nombor 2 ni, perbuatan Allah atas jalan mengada, memberi berkah. Dan tak ada bagi yang lain. Yang lain daripada Allah lah. Gapo yang lain ni? Daripada makhluk. Tu bayang. Daripada yang lain. Satu perbuatan atas jalan mengada. Makna apa? Tak ada bagi yang lain daripada Allah. Ataupun tak ada bagi makhluk pun satu perbuatan atas jalan mengada. Perbuatan atas jalan mengada hanya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala jua. Gitu. Jadi hak dalam faridah ni yang lain je. Kita tak kata yang lain daripada makhluk yang lain. Kata je. Ni dengan yang lain koma situ. Apa yang lain ni? Daripada makhluknya makhluk Allah lah. Itu keesaan makna yang pertama. Perbuatan Allah tidak bersekutu, tidak bersyarikat, tidak bermuafakat, bekerjasama dengan yang lain. Tak. Tuhan buat tidak bersyarikat, tidak bekerjasama. Bersyarikat tu apa panggil? Syirik lah. Tidak bersekutu, tidak ni bersyarikat dengan yang lain. Dan bersekutunya dengan yang lain. Nak gini je. Dan bersekutunya perbuatan Allah dengan yang lain. Nak kita dia. Yang lain ni yang lain daripada Allah. Makhluk lah. Dinama akan kam muttasil pada perbuatan. Berbilang yang berhubung, muttasil yang berhubung pada perbuatan. Mana berbilang tukang buat. Tapi muttasil ni berhubung, bersyarikat.
Satu laginya kan munfasil pada perbuatan. Hak tu hak nombor dua, dinafikan hak nombor dua. Kam muttasil pada perbuatan, satu perbuatan tapi dua orang buat. Atau dia panggil berbilang tukang buat. Tapi muttasil mana apa, berhubung dengan mana, bekerjasama. Hak munfasil pula, munfasil bercerai. Mana apa kan munfasil pada perbuatan, berbilang tukang buat yang bercerai. Bercerai mana apa? Hak ni buat suku, tak ada bekerjasama dengan siapa-siapa. Hak ni buat suku, tak ada bekerjasama dengan siapa-siapa. Itu kam munfasil pada perbuatan. Kalau kita contoh ginilah. Kam muttasil pada perbuatan, barang tu berat. Seorang akak tak boleh. Dia pun akak dua orang. Berbilang tak tukang akak? Berbilang. Suku-suku ke berhubung? Berhubunglah, muttasil satu benda je dia buatnya. Tapi dua orang kena buat. Dia panggil kam muttasil pada perbuatan. Berbilang tukang buat tapi pada perbuatan yang sama, bekerjasama. Hak munfasilnya guana. Barang tu tak berat mana, tapi banyak. Bagi dua lah. Mung akak separuh. Hak ni akak separuh. Ramah tak tukang akak? Ramah. Dua berbilang tukang akak. Tapi bekerjasama? Tidak. Munfasil. Bercerai dengan makna berasing-asing kerja. Hak muttasil ni bersyarikat, bekerjasama pada kerja. Hak munfasil berasing-asing kerja. Orang ni buat kerja akak separuh. Dia tak pakat dengan orang selagi. Orang selagi pula dia akak separuh. Dia tak kerjasama dengan orang seorang lagi. Mana apa ni? Buat kerja masing-masing. Itu kam munfasil. Berasing-asing. Bagi apa ni? Berasing-asing kerja. Berasing-asing perbuatan. Muttasil berkongsi, bekerjasama pada satu perbuatan. Boleh beza tak? Jadi sekarang ni hak tunggal kesan perbuatan pertamanya, perbuatan Allah tidak bersekutu, tidak bekerjasama. Walaupun perbuatan Allah juga, tapi bersekutu mustahil sama sekali. Hak nombor dua tu lagi berat. Hak nombor dua ni, kalau hak mustahil itulah lagi berat. Hak nombor dua ni, kesemuanya perbuatan Allah. Tidak ada satu perbuatan yang lain pun yang bekah. Tiba-tiba berpegang perbuatan yang lain bekah. Tiba-tiba berpegang perbuatan lain bekah. Hak tu tak ada Tuhan terus hak tu. Tak ada, itu lagi berat. Hak nombor dua, keesaan pada perbuatan, semua perbuatan Allah, tidak ada perbuatan yang lain yang lebih bekah. Kalau berpegang ada perbuatan lebih bekah, yang memang tak ada kerjasama dengan Tuhan langsung, hak tu lagi berat. Hak nombor satu ni nak menafikan kerjasama. Kerjasama ni perbuatan Allah juga, tetapi bekerjasama dengan makhluk. Hak ni mustahidah hak ni. Hak nombor dua nak menafikan hak berat lagi. Ada perbuatan yang memang perbuatan makhluk. Tu tak ada kena-kena dengan Tuhan langsung jadinya. Hak yang pertama ni, hak mustahilnya dia berkongsi, bekerjasama. Tapi masih lagi kerja Tuhan juga. Kerja Tuhan pun tak keesaan lah orang panggil. Tak keesaan. Dengan makna apa? Dengan makna tiap-tiap satu perbuatan tu bukan perbuatan Tuhan sepenuhnya. Perbuatan Tuhan tapi bekerjasama. Berarti bukan perbuatan Tuhan yang sepenuhnya. Maka kalaulah bukan perbuatan Tuhan yang sebenarnya, tak boleh panggil Tuhan, tak boleh panggil Rabb. Faham tak ni? Sebab nak panggil Rabb ni tuan sekalian perkara. Jadi apabila separuh tu bukan Allah ni tuan sekalian perkara, jadi tuan setengah-setengah perkara, lucu Allah sebagai Rabb. Ni hak kerjasama. Tapi kalaulah betul benar hak separuh tu kerja makhluk sungguh-sungguh,
Tak ada kaitan dengan Tuhan. Oh, tu lagi berat. Hak ning ni kerja Tuhan lagi, tapi tidak sepenuhnya. Pun terlucuk dah tu Allah sebagai Rabb. Sebab Allah sebagai Rabb mestilah tuan sekalian perkara. Tuan sekalian perkara. Ni separuh hak Tuhan kerjasama dengan makhluk. Tak sebenarnya Tuhan. Bukan Rabb dah gitunya. Hak nombor satu ni. Kalau hak mustahil tu. Bekerjasama tu. Allah bukan Rabb dah. Sebab bukan tuan sekalian. Tuan separuh-separuh je. Ni nak kenal Allah Rabb ni. Kalau kita baca dalam Fatihah tu, Alhamdulillahirabbil alamin. Macam sebut minggu lepas lah. Kita nak kemah akidah Fatihah ni. Bukan baca Fatihah je comel. Tapi tidak berpegang dengan akidah Fatihah. Fatihah laknat balik. Semayang Tuhan tak terima. Puasa Tuhan tak terima. Zakat haji Tuhan tak terima. Ni sebut amal wajib ni. Amal sunat Tuhan sudah tanyalah. Dan kalau terawih saya ke mana? Tuhan sudah tanyalah amal sunat. Amal wajib pun tak terima amal sunat. Lepas itulah orang hak ngaji-ngaji tu dia jadi macam, yalah, dia jadi amati sungguh-sungguh. Lepas tu mai rusing dia kata. Rusing kepada hak dia kenal-kenal tu, dia kata anak beranak apa semua rajin buat ibadat. Anak beranak kita, dia kata ustaz boleh katakan semayang bang belaka. Semayang bang belaka. Tak ada seorang pun hak kita kenal-kenal anak beranak ni hak tak semayang. Semayang bang belaka. Tapi bila tanya bab pegangan ni, masing-masing tak tahu kepala ekor. Allah wana, dia kata. Tu dia jadi takut. Sebab apa? Sebab dia suluh pada diri dia sendiri. Saya ni pun dia kata tak pernah tinggal semenjak budak lagi. Tak pernah tinggal semayang. Bukan masa budak-budak duk main sejid surah je. Duk main sejid surah je budak-budak. Tanya tinggal semayang. Maknanya siapa masa kerja pun pandangan orang ke orang baik lah. Kalau kita kata orang soleh lah. Dah mayang bang duk tinggal. Mana perangai baik. Mana kalau tengok kat luar kot memang orang baik sangat lah. Tu hak dinilai dia. Bila ngaji bab pegangan, kena-kena tak luluh bab pegangan. Orang anggap dia baik dan dia pun anggap dia baik. Mayang bang duk tinggal kan. Buat jahat tak pernah. Buat benda-benda hak judi minara, tu tak pernah sama sekali. Tak kenal, tak terlitah pun benda tu nya di hati. Mana baik. Pergi dia bab pegangan, tak luluh. Kalau bab ngaji Quran pandailah dia kata. Khatam Quran jak budak lagi. Mana kalau anak-anak dia tu dia ngaji Quran diri je, dia kata tak payah orang ni. Mana kira-kira dia ni kira bertuah lah. Dapat didikan agama daripada mak ayah. Ngaji Quran pandai, lepas tu pandai pula ngaji Quran pada anak-anak. Fatihah saksi cerita lah Fatihah tu. Kena-kena akidah Fatihah pun tak dulu. Ni. Ni Tuhan beri taufik hidayah. Kalau Tuhan tak beri taufik hidayah, you ada buat sepeli, buat sepeli mana? Buat duno je, buat relax je. Contohlah time Ramadan kadang-kadang orang panggil buat tazkirah. Saya tekan bab akidah. Tak duli orang ni. Dia dah berperuk pun. Pening kepala dok keti Tuhan belaka. Awal-awal kita dak kita nak puasa, kita nak tarawih, kita nak buat ibadat. Duk cerita benda payah gini, kita tambah awal-awal lagi dah. Ingat ke Tuhan terima berkali kalau pegang dak betul. Kita ada orang dia biar dia mai. Itu ada dia. Sampai dia tanya anak beranak apa semua. Ni. Warna kita ni dengan akidah Fatihah betul ke tak betul ni? Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuan. Hak Tuhan belaka. Kalau bersekutu, jadi bukan hak Tuhan sepenuhnya. Hak nombor dua pula, keesaan pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Tuhan. Tiba-tiba berpegang separuh perbuatan, bukan perbuatan Tuhan. Tu lagi lucu Rabbil Alamin.
Hak ni mikir ke masih lagi ada Tuhan. Di perbuatan tu masih lagi ada Tuhan buat. Tapi bersekutu. Pun lucu dah Allah sebagai Rabb. Tuang apa separuh-separuh hak dia? Separuh-separuh pada satu perbuatan. Ini siap perbuatan ni tak ada kena-mengena dengan Tuhan. Hak ni makhluk sendiri yang buat. Hak tu lagi berat. Sebab berpegang bersekutu ni, contohnya akidah Qadir saya akan ceritalah. Kalau berpegang tidak keesaan pada perbuatan, maknanya pertama dengan perbuatan Allah bersekutu, khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Tapi hak nombor duanya, keesaan pada perbuatan, semua perbuatan Allah kalau berpegang ada perbuatan bukan perbuatan Allah, perbuatan makhluk secara tabii semua jadi. Hak ni kafir ijma' ulama. Jadi menafikan keesaan hak nombor dua tu, hak tu lagi berat. Kafir ijma' ulama. Menafikan keesaan pada perbuatan makna yang pertama masih lagi khilaf ulama kafir ataupun dosa besar, tapi amal ibadah tidak diterima sama sekali. Kemudian saya cerita semula apa makna bersekutu tu. Bersekutu contohnya Qadariyah bersekutu tu. Qadariyah mana? Qadariyah Tuhan bubuh kudrah di hamba. Ni kita ni ada kudrah, ada tenaga. Tuhan bubuh kudrah di hamba. Lepas tu selesai kerja Tuhan. Kemudian kerja kudrah tu pula yang berkah. Ni Qadariyah. Ni separuh-separuh panggil ni kerja sama. Hamba pun kalau Tuhan tak bubuh kudrah, tak lewat gapa-gapa. Tapi perbuatan Allah bubuh kudrah je. Separuh je kerja Allah bubuh kudrah. Lepas tu bukan Allah dah buat, kudrah dah buat. Ini panggil apa ni? Bersekutu. Ini dipanggil kam muttasil pada perbuatan. Bersekutu. Ni kita usaha ni jadi ni perbuatan Allah separuh, perbuatan hamba separuh. Duduk di mana perbuatan Allah? Tuhan bubuh kudrah di hamba. Itu perbuatan Allah. Lepas tu perbuatan kudrah tu pula yang memberi berkah. Panggil apa ni? Separuh-separuh ni bekerjasama panggil. Dah keesaan pada perbuatan dengan makna perbuatan tidak bersekutu, dengan makna Allah letak kudrah di hamba. Allah yang buat. Di kita ni ada kudrah, ada tenaga. Kita rasa kita punya tenaga. Saat menggerakkan usaha kita, perbuatan Allah juga, bukan perbuatan kudrah. Itu panggil keesaan pada perbuatan. Bubuh kudrah di hamba, Allah buat. Menggerakkan tubuh badan hamba, Allah buat. Menghasilkan pekerjaan hamba, Allah buat. Itu bawa keesaan. Hak Qadariyah ni pula Tuhan bubuh kudrah di hamba. Kudrah ni pula yang berkah. Walah kudrah ni makhluk Tuhan jadikan, Tuhan letak di hamba. Jadi kudrah tu makhluk, tiba-tiba makhluk tu pula yang berkah. Kudrah pula yang menggerakkan tubuh badan kita, hak Qadariyah ni. Jadi maknanya bukan sekalian perbuatan Allah, separuh je perbuatan Allah bekerjasama dengan perbuatan makhluk Allah. Apa makhluk Allah? Kudrah yang Tuhan bubuh di hamba tu. Hamba manusia ni makhluk Allah. Kudrah Tuhan bubuh ni makhluk Allah. Makhluk ni kudrah ni berkah. Dah semua perbuatan Allah panggil gitu. Ada lah. Tu kan muttasil pada perbuatan. Hak Qadariyah. Ini masyhur ni, masyhur. Orang siap orang mengajar lagi Qadariyah ni. Siap orang karang kitab lagi tulis Qadariyah ni. Mengajar. Baca tauhid sifat 20. Tuhan bubuh kudrah di hamba. Kudrah berkah. Kalau Tuhan bubuh kudrah di hamba, kudrah tak berkah. Apa faedah Tuhan bubuh kudrah di hamba? Dia ajar gitu. Tu Qadariyah. Lepas tu seorang ada seorang doktor, tapi bukan doktor bidang usuluddin. Tapi dah dia pandai belaka lah dia berasa. Dia bukan doktor bidang usuluddin, tapi dia berasa dia pandai belaka. Dia pun tulis satu buku. Tajuk buku tu Qada dan Qadar. Tajuk buku Qada dan Qadar. Tapi bukan bidang usuluddin, tapi berasa pandai. Dalam tu ada tajuk kecil panggil kan? Tajuk kecil tu. Ada satu tajuk kudrah Allah, kudrah hamba. Faham tak ni? Kudrah Allah yang qadim. Kudrah hamba atau letak ni kudrah yang baru. Ditulis dalam tu kudrah hamba inilah yang berkah.
pada itu qadariyah. Itu kan muttasil pada perbuatan, bersekutu pada perbuatan, tidak mentauhidkan Allah. Ini buku ada di pasaran ni. Buku ni ada di pasaran. Karangan doktor tapi bukan bidang usuluddin. Bidang syariah ke bidang apa tak tahu, tapi bukan bidang usuluddin. Tuhan bubuh kudrah di hamba, kudrah tu boleh lebih bekah. Guna kita. Kita kena tahqiq sungguh dalam perkara ni. Saya sebut sama, kena tahqiq sungguh. Kena cerak, kena jelas, kena nyata, kena sahih molek. Dalam bab ni. Jangan duduk panggil apa? Belang-belang tambuh. Mari hak pasal hak ajar pasal saat ni. Dah kalau Tuhan bubuh kudrah di hamba, kudrah tak bekah. Apa faedah Tuhan bubuh kudrah di hamba? Oh, kita kata ia nak sabar juga. Tuhan bubuh kudrah di hamba, patut kudrah tu tak jadi gapo pun. Allah juga yang buat semua perkara. Bapa Tuhan bubuh kudrah di hamba. Yang kena soal nak korek tu apa? Tapi makan di akal tu. Kalau kita tak tahqiq molek, kita tak kejap molek, tak mati molek. Apa panggil apa ni? Belang. Apa nak belang? Apa panggil? Samar. Apa panggil? Apa panggil apa? Tak jelas. Tak kena jelas molek. Kena tahqiq molek. Ya faham molek. Sebab kalau kudrah dihambui bekah, itu dia qadariyah lawan jabariyah. Kan kita kan kalau ngaji tauhid ni go, ahli sunnah, qadariyah, jabariyah, sehu kan? Kan sehu. Qadariyah, jabariyah. Qadariyah, jabariyah. Ada orang ceramah, tak usah sebutlah qadariyah jabariyah. Tak ada dah learning qadariyah jabariyahnya. Ni duk cerita bab qadariyah jabariyah. Benda tak ada dah. Cerita macam cerita hatu. Hatu tak ada pun. Mendik cerita hatu tak ada faedah. Bab hatu tak ada dia kata. Sama juga duk ngajar sifat 20. Qadariyah jabariyah. Qadariyah jabariyah. Benda yang tak ada dah. Duk sebut juga. Tak ada faedah dia kata. Kalau pernah dengar orang ceramah gitu, tanya orang ceramah tu. Biarlah ustaz qadariyah tak ada dah. Biarlah ustaz jabariyah tak ada dah. Saya nak tanya sikit. Qadariyah tu pegangan di balah mana? Pasal mana pegangan qadariyah tak ada dah ni? Jabariyah pula tak ada dah pun tak apalah. Nak tahu juga ni sebagai ilmu. Jabariyah ni hak tak ada dah ni pasal mana pegang tu bertanya dia. Dia boleh jawab ke tak Orang pasal gini dia tak kenal pun dari jabariyahnya. Learning ada pun apa learning? Ada nationalist, kapitalis, apa panggil ni? Apa learning? Socialist, apa? Tu sudahlah kita tak ada royak. Mana gitu je ada learning. Kalau dia jabariyah tak ada dah. Dia tak faham akidah. Buat apa tak ada tadi karang tulis buku mana qada dan qadar, dalam tu bawa akidah qadariyah. Dia tak kata pula qadariyah, dia kata tu ahli sunnah lah. Dia tak wayak di qadariyah ni, dia kata dia ahli sunnah. Sama juga dengan ngajar kata Tuhan bubuh kudrah dia hamba, kudrah tak bekah tak ada guna, dia pun ngaku dia ahli sunnah juga. Dia tak kata dia qadariyah. Tapi sepatutnya kita ahli sunnah, qadariyah, jabariyah dalam bab ikhtiar usaha ni nyata sangat-sangat sebab benda tu nama sehu. Qadariyah Tuhan letak kudrah di hamba, kudrah tu bekah. Ni kan muttasi pada perbuatan, bersekutu orang panggil dengan yang lain, dinamakan dia kan muttasi pada perbuatan bersekutu. Apa nama bersekutu? Tuhan buat separuh, lepas tu separuh lagi kudrah yang Tuhan letak di hamba tu pula yang berkah. Ini qadariyah. Ada orang kata tak ada qadariyah. Ada orang pula diingat kat ahli sunnah, kena dia berpegang akidah qadariyah, tulis buku mengajar kat orang. Mengajar kat orang pula sifat 20. Ni bahaya lah ni. Baca kitab sifat 20, baca kitab Faridatul Faraid, tapi pergi hurang kok qadariyah. Dari baca dok ni hak keesaan pada perbuatan. Baca. Berapa dia huraikan kok lain sebab dia tak berguru. Dia baca sendiri. Kadang-kadang berguru juga. Tapi gurunya nenek tak mahir. Dia berguru tapi tak mahir. Samalah juga. Sebab tu kita, saya sebut sama-sama dalam kitab Bidayatul Hidayah muka surat 4 atau muka surat 6 tak ingat dah. Dan kitab Aqidatun Najin muka surat 12
haram, dan kitab tu tulis haram kita belajar ilmu usuluddin dengan guru yang tidak berguru. Kalau tadi tu bukan doktor bagian usuluddin, dia tak belajar dalam bidang tu, buat pandai dia. Dan guru yang tidak mahir, dia belajar sifat 20 tapi tak mahir, haram kita belajar dengan dia ilmu tauhid. Tak berguru, haram kita belajar dengan dia. Dia berguru juga, ada gambar guru benar dalam FB nya. Kita nak bergambar tok guru dalam FB malu. Sebab apa? Allah nak nupang tok guru dia. Ilmu tak balas mana. Buat malu tok guru ada. Kita tepek gambar tok guru. Tok guru ngaji lama mana? Kita ngaji tok guru tu lama mana? Lepas tu tepek gambar tok guru. Orang panggil apa ni? Nak nupang. Akhirnya ni je nama tok guru balas tu je ilmu. Buat malu tok guru je. Tapi orang lain ni tak ada ngaji balas mana pun. Ambil tepek kali, ambil gambar kan. Ambil gambar ubur. Anak murid tu guru ning padahal ngaji tak balas mana pun. Hak berat laginya, hak ambil gambar setakat bergambar dalam majlis tu je. Ambil gambar ubur tu guru. Oh, kalau dia buat benda salah ke, anak murid tu guru ning orang dipanggil doktor tak kena aya ke tu guru. Dia mungkin belajar tapi tak mahir. Kita belajar dengan dia hukumnya haram, dia mengajar pun hukumnya haram. Ni bab tauhid ni bukan pekoh ni, pekoh ni tauhid ni. Kena mahir molek, kena kejak orang nak mengajar. Orang nak mengajar dia kena mahir, kita orang belajar ni kena tahqiq. Kena kejak, kena jelas. Mari ustaz main mengajar, kita tak kenal dia. Tengok pada ustaz ni kok muda sangat. Berasa macam pandai kedok dia ni. Bisanya lah bab tak kenal. Dia pun mengajar bab keesaan contohnya. Allah comelnya dia mengajar. Atau takik tu kita tu boleh beza. Marilah orangnya glamour punya nama. Glamour ni international mana? Bukan hak tempatan, bukan hak lokal ni, international. Hak mari dengar tu puluh-puluh ribu orang. Masjid tu rapat pas tanah. Dia pun cerita bab keesaan pada perbuatan hak tak betul. Kita dengar je, salah dia ajar. Tu takik tu. Tak ada ni. Dak takik ni mana? Bab apa syekh ni orang hak sahur sangat ni, ngajar tauhid gitu ni. Betul juga orang kali. Kita tak lepas fardhu ain sebab dak takik. Faham tak ni? Hak pekoh. Hak tak tauhid, hak tauhid. Hak pekoh lain. Kita duk ngaji pasal lain, mari satu tugu besar dia ajar pasal lain. Allah, kita belajar ni mazhab mana, pandangan mana. Pekoh ni dia banyak mazhab, banyak pandangan. Tu pekoh. Kita tak nak kata muaku lagi pekoh ni. Kita tak je dengar hukum pasal tu. Kita tak je dengar. Sebab kita dengar sepandangan. Hak tu raja tu beberapa pandangan yang lain pula. Jadi tak nak kata lagi kalau pekoh. Sebab dia banyak pandangan. Tauhid tak satu jalan je. Keesaan pada perbuatan pun satu jalan je. Semua perbuatan Allah. Kudrah yang Tuhan letak di hamba ya bukan. Tu kamu tasir pada perbuatan. Itu mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mensyirik dah tu. Mensekutukan Allah pada perbuatan. Mensekutu mana? Allah separuh je perbuatan. Bubuh kudrah di hamba. Lepas tu kudrah tu pula yang bekas. Tak panggil bersekutu. Dia panggil berkongsi, bekerjasama. Berkongsi tu. Sebab kudrah di hamba hak Tuhan letak ni tetap dinamakan makhluk. Hamba makhluk. Tenaga di hamba makhluk. Makhluk tenaga ni yang bekas. Dia panggil mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ini hak keesaan pada perbuatan. Makna yang pertama, perbuatan Allah tidak bersekutu dengan perbuatan yang lain. Bersekutu dengan yang lain dipanggilkan muttasil pada perbuatan. Nombor yang kedua, perbuatan Allah atas jalan mengada dan tak ada bagi yang lain. Yang lain daripada Allah. Apa yang lain? Daripada makhluk. Satu perbuatan pun atas jalan mengada, bukan jalan ikhtiar dan usaha jua. Ini kena faham pula. Kita usaha tu macam mana pula? Kena faham molek sini ni. Kena faham molek. Sebab apa? Salah faham, dia terlajak jadi qadariyah. Salah faham, terundur jadi jabariyah.
Dua-dua ni tak pakai gawal belaka. Amal ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.